Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hari ini kita akan sambung kepada pembacaan kitab kita iaitu Nihayatul Alam yang dikarang oleh Syekh Al-Arifi berkenaan tanda-tanda hari kiamat. Dan kita telah, ini adalah sesi yang kedua setelah kita telah melakukannya pada sesi yang pertama pada bulan lepas. Dan hari ini kita akan masuk kepada sambung terus perbahasan kita. Kita terus kepada muka surat 103 iaitu tanda kiamat nombor 46, 47, 48 dan 49, iaitu berkenaan pada akhir zaman ini akan dihalalkan perkara-perkara yang haram. Seperti mana disebutkan di sini, Syekh Al-Arifi meletakkan tentang orang-orang akan menghalalkan zina, akan menghalalkan sutera, arak dan sebagainya. Bahkan dalam hadis yang mana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna in ummati al-qaum yastahillu al-hira wal harir. Akan datang kaum dalam pada umat aku ni, akan ada kaum yang mana yang akan menghalalkan hira, iaitu menghalalkan zina, menghalalkan sutera, menghalalkan khamar, iaitu mereka menghalalkan arak, iaitu perkara-perkara haram ini. Mereka bukan sahaja melakukannya, tetapi mereka juga menghalalkan. Melakukannya satu dosa, menghalalkannya pula satu dosa yang lain. Sebab perkara ini semuanya telah disebutkan keharamannya di dalam nas-nas syarak. Di dalam Al-Quran dan hadis disebutkan keharaman arak dan sebagainya. Tetapi akan datang kaum pada akhir zaman ini yang akan menghalalkan perkara ini. Bukan saja mereka akan konsum, akan minum dan sebagainya, bukan buat benda tu, tak. Tapi mereka juga akan menghalalkan. Itu yang mana perbezaan antara melakukan dan menghalalkan. Kalau seseorang itu dia hanya melakukan perkara itu, dia dapat dosa besar. Kerana perkara kita sebut ini seperti berzina, minum arak, pakai sutera bagi lelaki adalah daripada minal kabair. Kabair adalah dosa besar dalam Islam. Itu dia buat satu tu, dia dosa besar. Itu pertama. Kemudian pula dia bukan buat saja, tapi yastahillu, dia menghalalkan. Dia pula benda yang haram tu dia mengatakan benda tu halal. Itu adalah dosa yang kedua, bahkan boleh menyebabkan gugur akidah dia, terbatal akidah dia, sebab dia menolak apa yang ada dalam Al-Quran dan sebagainya. Sama macam orang meninggalkan solat. Dalam mazhab Syafi'i, meninggalkan solat adalah dosa yang besar. Tetapi sekiranya dia menganggap bahawa solat dia tidak wajib, maka dia boleh jatuh kafir. Sama juga dengan masalah ni. Jadi maksudnya di akhir zaman akan datang banyak kaum yang mana berzina dan mereka menganggap halal. Seperti setengah pihak yang mana kita lihat, yang mana kerana kemiskinan, mereka sanggup menjual apa yang ada pada diri mereka, sanggup seperti mana menjual maruah mereka dan sebagainya, untuk mengatakan perkara ini adalah perkara yang baik, sebab nak mencari nafkah. Itu pemahaman yang tidak benar. Kita tengok di Australia sekarang, di barat, kan kita tahu ada kebakaran yang mana berlaku teruk di sana. Dan untuk mendapat derma sumbangan orang ramai, sehingga kan ada di sana model-model orang-orang famous dan sebagainya, mereka buat satu kempen. Memang kempen ini berjaya, tapi caranya salah. Iaitu mereka akan, wanita tersebut dia akan kempen kepada orang semua kutip derma. Siapa yang bagi derma itu, hantar resip derma itu dilakukan, dia akan bagi gambar dia dalam pakaian tidak berpakaian. Maka memang dapat banyak duit lah, tapi cara dia salah. Dan benda ini di barat dan sebagainya memang dianggap normal. Dan benda ni baru jadi di Twitter dan sebagainya, di Instagram dan sebagainya. Mereka buat itu tujuan mereka baik, niat baik, tapi cara salah. Tapi Islam tidak mengajar benda-benda ini. Sebab kita walaupun nak cari satu benda itu baik dan bermanfaat untuk diri kita, maruah kita juga perlu dijaga dan perlu berdasarkan syariat. Itu yang membezakan antara kita dan mereka. Seterusnya disebutkan sini kaum yang mana menghalalkan khamar di akhir zaman, iaitu arak itu dianggap sebagai halal. Arak adalah haram sebab dia memabukkan kita, dia merosakkan akal. Minum arak itu satu dosa lain, dan menghalalkan arak itu dosa yang lain, bahkan dapat menyebabkan kekufuran. Jadi sebab itulah mungkin kita kata tanda ni dah ada. Tanda ni mungkin kita lihat kurang sikit ada, iaitu menghalalkan arak. Cuma minum arak tu banyak. Seperti mana kita telah sebutkan pada pertemuan yang lalu, kajian mana jurnal diterbitkan UKM menyebutkan orang Malaysia membelanjakan jutaan ringgit untuk arak ini dalam masa setahun. Maksudnya banyak arak dibelanjakan dalam kalangan rakyat Malaysia.
tidak kira non-Muslim ataupun sebaliknya. Itu nak cakapnya arak ni berleluasa pada akhir zaman. Seterusnya, kita pergi kepada muka surat seterusnya, iaitu tanda yang ke-50, iaitu mendoakan kematian. Ini tanda yang seterusnya tentang hari kiamat, iaitu mendoakan kematian. Maksudnya adalah seseorang itu dia berharap supaya dia mati. Ini maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiamat ini tidak akan terjadi. Kiamat ni maksudnya tak akan berlaku sehinggalah seseorang itu dia berharap akan dia mati. Dia meminta untuk mati. Maksudnya kerana dia tidak tahan musibah yang dia lalui di dalam hidup dia. Sehingga kan Rasulullah menyebutkan bila mana dia lalu di dalam kubur ataupun perkuburan, dia mengatakan ya laitani makan. Alangkah baiknya kalau akulah yang berada di tempat orang tersebut. Maksudnya kalau akulah yang jadi orang dalam kubur tersebut. Maksudnya kalau aku matilah, kalau aku yang ganti di tempat dia. Sampai macam tu, ujian yang sangat berat ditimpa pada akhir zaman. Ataupun tidak kira wala zaman sekarang pun, mungkin ada terbit perasaan seseorang kalau mati lagi baik daripada hidup ni. Sebab musibah yang melanda terlalu banyak. Itu Rasulullah sebutkan, kiamat ni tak akan terjadi sehingga kan ada lelaki ataupun seseorang perempuan, sesiapa saya lalu di kuburan, dia mengatakan ya laitani makanah. Kalau alangkah baiknya kalau akulah yang mana duduk di tempat tu. Kalau aku yang mati dalam kubur tu, aku lagi elok. Ini agama melarang benda ni, berharap untuk mati. Tetapi apa yang Rasulullah ajarkan dalam hadis riwayat Bukhari adalah sekiranya kita menghadapi musibah sehingga menyebabkan agama kita terfitnah, doa yang diajar oleh Rasulullah, Allahumma ahyi ma kanat hayatu khairan. Maksudnya, ya Allah, sekiranya hidup ini khairan li, lebih baik untuk aku, bagilah aku hidup. Itu maksudnya sekiranya hidup ini lebih baik untuk dunia dan akhirat aku, bagilah aku hidup, biar aku hidup. Wa tawaffani idza kanat wafatu khairan li, dan wafatkanlah aku sekiranya wafat ini, kematian ini lebih baik untuk aku. Itu yang doa yang mana Rasulullah sarankan, berbanding kita berharap untuk mati saja. Jadi doa yang Rasulullah ajarkan ataupun sarankan kepada kita untuk baca, lebih baik baca doa ini, iaitu sekiranya hidup ini lebih baik untuk aku, hidupkanlah. Dan sekiranya mati ni lebih baik untuk aku, untuk dunia dan akhirat aku, maka matikanlah aku. Di dalam kitab Fathul Mun'im, iaitu syarah kepada Sahih Muslim. Fathul Mun'im adalah syarah kepada Sahih Muslim. Syarah menyebutkan bahawasanya tidak menjadi kesalahan, bahkan tidak makruh untuk kita mendoakan kematian sekiranya tersimpa, kita takut disimpa darar, mudarat, ataupun kita takut agama kita terfitnah. Maksudnya mudarat, musibah menimpa kita itu sehingga menimbulkan agama kita terfitnah, akidah kita goyah. Itu bukan ujian dunia, lain. Kalau ujian dunia seperti masalah harta dan sebagainya, itu lain, itu masalah dunia. Yang tanda kiamat Rasulullah sebutkan ini adalah berkenaan masalah dunia. Bila mana seseorang itu dia tak tahan dengan musibah di dunia, dia minta untuk mati. Ya laitani makanah, alangkah baiknya aku mati. Sebab tak tahan masalah, tak banyak hutang lagi, tak tahan masalah ekonomi, tak tahan masalah itu. Maksudnya dia ada masalah dunia yang banyak, dia tak boleh nak hidup lah, dia minta untuk mati. Ini tanda akhir zaman Rasulullah sebutkan. Tapi kalau mana dia meminta untuk supaya mati, seperti doa kita baca tadi, sebab agama dia terfitnah, agama dia diuji, contohnya perang yang teruk, maka boleh untuk berdoakan macam tadi, tidak makruh, kata di dalam kitab Fathul Mun'im. Dia di dua situasi yang berbeza. Situasi pertama sebab masalah dunia, contohnya apa-apa terjadilah, musibah terjadi kat dia, itu lain. Yang kedua yang boleh untuk kita minta ataupun tidak makruh adalah sekiranya fitnah itu pada agama kita. Maksudnya pada agama, pada iman kita sendiri. Itu tidak salah untuk kita meminta agar Allah mematikan kita sekiranya mati itu lebih baik, khairan li, dia lebih baik untuk kita. Sebab apa? Sebab kita tak tahu, kalau kita duk minta ya Allah bagi aku mati terus, kadang-kadang mati tu menyebabkan kita dia azab nanti. Kita tak tahu, mungkin kita mati dalam su'ul khatimah. Sebab itulah doa yang kita baca tadi itu lebih baik. Sebab Allah yang tahu kehidupan kita. Kita minta mati awal, tapi kita tak tahu, mungkin kalau kita hidup lagi, maka kita akan menjadi orang-orang beriman ataupun orang-orang soleh. Sebab hadis yang kita telah baca dalam Arba'in Nawawiyah sebelum ni, ada orang yang mana kehidupannya penuh dengan amalan ahli neraka, tapi di akhirnya dia masuk syurga sebab dia buat amalan ahli syurga. Allah tarik dia untuk buat amalan ahli syurga. Dan ada pula orang yang mana pada kehidupan hidup dia, dia buat amalan-amalan ahli neraka ataupun amalan-amalan yang baik, tapi terbalik dia di akhirnya. Sebab itulah Rasulullah telah mengatakan bahawasanya innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu pada penutup, pada penghujung hidup kita itu yang penting. Kita tak tahu apa akan terjadi
pada akhir kehidupan kita. Sebab itulah jangan kita meminta untuk mati, sebab kita tak tahu. Setiap musibah yang Allah bagi kepada kita adalah menghapuskan dosa kita. Kita akan sampai kepada hadis-hadis tersebut kepada sekejap lagi pada bab ini juga, bab-bab belakang. Kita pergi kepada seterusnya. Muka surat 51. Muka surat 51, bab 51. Bab 51 ni kita dah baca dah itu, jadi kita skip. Maksudnya dia berulang. Bab 52 pun kita telah dah sampai dah, dia berulang juga. Kita pergi pada bab 53, muka surat 112. Sebab dia berulang-ulang perkara tersebut, kita pergi 53. Iaitu menghiasi rumah, antara ciri akhir zaman. Apa maksud menghiasi rumah? Adakah salah kita nak renovate rumah dan sebagainya? Tidak. Maksudnya seperti mana kita sebelah sebutkan, ciri akhir zaman ini bukan semua ciri akhir zaman, tanda-tanda kiamat ni buruk. Itu kita kena betulkan pemikiran kita. Bila sebut hadis akhir zaman, bukan kesemuanya negatif. Tidak. Sama juga macam kita berpakaian cantik dan sebagainya, itu bukan benda yang dilarang. Kita boleh, bahkan digalakkan untuk berpakaian kemas dan sebagainya. Di sini apa maksud menghiasi rumah? Dalam hadis disebutkan sini, anna baina yaday sa'ah taslima qassah wa fusafu tijarah hatta tu'ina mar'atu zawjaha ala tijarah wa qat'a arham wa syahadatu zur wa kitmanu syahadah wa zuhur qalam. Ini tanda kiamat yang mana disebutkan di sini. Itu hadis saya baca tadi adalah hadis yang bab yang lain. Itu berkenaan akan terjadi di akhir zaman nanti, bahwasanya akan banyak benda-benda yang mana keburukan akan terjadi, iaitu seperti mana perniagaan semakin banyak sehingga manusia melupakan akhirat. Apa kena mengenal dengan bab yang kita baca ni, menghiasi rumah? Maksudnya bila mana perniagaan terlalu banyak sehingga melupakan akhirat, menyebabkan harta yang banyak itu kita menggunakan pada jalan yang tidak sepatutnya. Menghiasi rumah tidak salah, untuk renovate itu tidak salah, agama tidak melarang. Tetapi yang dilarang adalah seperti mana kita tengok setengah dalam masyarakat kita buat rumah, ada setengah benda, bukan masyarakat kita di barat dan sebagainya, daripada emas. Contoh kolam daripada emas, itu benda-benda membazir. Maksudnya kita menghiasi rumah dan sebagainya untuk cantik, kemas, itu tidak dilarang dalam agama. Tetapi bila mana seseorang itu dia ada harta yang sangat banyak, sampai dia buat patung di rumah, sampai dia buat benda sekian-sekian perhiasan itu daripada emas, itulah perkara yang mana dilarang di dalam agama kita, sebab dia menyebabkan pembaziran. Agama menolak benda-benda ini. Sebab itu bila kita baca hadis ini, jangan kita baca literal, ataupun kita tengok bab ni menghiasi rumah. Bukanlah agama melarang, tidak. Tetapi yang dilarang adalah kita berlebih-lebihan. Kita melampau sehingga menyebabkan pembaziran berlaku. Kita buat itu daripada emas, kadang-kadang ada kerusi daripada emas. Ini semua adalah benda yang tidak ada manfaat untuk kita lakukan. Kita pergi pada muka surat yang sebelah, iaitu 113. Ribut terlalu kerap berlaku. Tanda kiamat adalah petir terlalu kerap dan banyak berlaku. Rasulullah menyebutkan di sini dalam hadis yang disebutkan sini, taqsrus sawa'iq 'inda iqtirabis sa'ah hatta ya'ti rajulu fayaqulu man sa'iqa qablakum al-ghadawa fayaquluna sa'iq fulanun wa fulanun. Maksudnya akan banyak berjadi petir di akhir zaman, sehingga petir tersebut dah normal lah terjadi akhir zaman. Sehingga akan selepas petir tu akan datang seorang lelaki, dia tanya, siapa yang mati? Siapa yang mati terkena petir tu? Man sa'iq qablakum. Siapa yang mati disebabkan sebelum ni yang kena petir tersebut? Kemudian orang lain pun jawab, fulanun wa fulanun. Laki ni meninggal dunia sebab guna petir, laki ni pun meninggal sebab guna petir. Maksudnya di akhir zaman akan banyak kilat, guruh, petir dan sebagainya yang akan melanda sehingga menyebabkan kematian berlaku dalam kalangan masyarakat. Kita tengok hari ini tak berapa banyak sangatlah kematian yang mana terjadi disebabkan petir. Walau bagaimanapun hadis yang kita baca ini dikritik pada sanad dia, ada perbahasan pada sanadnya kerana ada perawi yang dikritik sebab dia adalah seorang yang mana lemah, daif. Dan riwayat ini adalah diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan tanda-tanda ini tidak jadi lagi, sebab pada zaman sekarang, contoh kita tengok sendirilah di tempat kita, tak banyak lagi yang mana mati sebabkan kena petir. Walaupun ada, tak dinafikan ada. Di sekolah-sekolah tertentu memang kita tahu ada, sebab mereka main waktu di padang, waktu hujan mereka main bola dan sebagainya, akhirnya kena petir. Itu berlaku, tapi tidak terlalu banyak. Hadis yang kita baca tadi adalah benda tu terjadi normal. Boleh dikatakan tiap-tiap hari terjadi, boleh dikatakan tiap-tiap waktu, sampai orang tanya, siapa yang mati? Fulanun atau fulanun. Kita boleh sebut lagi, A dia ni mati sebab kena malam, B dia ni mati sebab kena petir malam. Itu maksudnya terjadi terlalu banyak
keadaan yang mana di akhir zaman. Mungkin di barat telah berlaku di beberapa tempat. Dan bila kita baca hadis-hadis ini, bukan di satu tempat je berlaku. Maksudnya kita tengok, tempat kita tak berlaku ni, maksudnya hadis ni tak jadi lagi lah. Tak. Dia mungkin jadi kat satu tempat je. Mungkin jadi kat negara tersebut je. Negara lain tak jadi. Itu tanda-tanda akhir zaman ni, dia bukan disyaratkan nak jadi seluruh dunia. Tidak. Tanda-tanda alamat kecil ni, dia mungkin jadi pada satu kawasan saja, tapi kawasan lain tak jadi. Itu ulama-ulama kita mensyarahkan hadis-hadis akhir zaman ni dia tidak semestinya terjadi pada keseluruhan tempat. Sama dengan tempat ni. Mungkin di kawasan kita, di Kuala Lumpur, di Malaysia benda ni jarang jadi. Tapi di tempat lain mungkin ada telah terjadi. Bila mana berlaku petir, hujan dan sebagainya, akan ada orang yang terkorban. Itu dia bukan hanya semua tempat. Mungkin satu tempat pun telah mencukupi syarat untuk berlaku perkara ini. Seterusnya, bab 55 muka surat 115. Okey. Hadis ini, celik huruf tersebar luas. Kita tengok hadis ni seolah-olah kontradik dengan hadis yang mana kita baca sebelum ni, iaitu di akhir zaman akan banyak jahil, kejahilan itu akan banyak. Sedangkan hadis ni pula tersebar luas. Maksudnya orang pula seolah-olah cerdik. Apa maksud hadis ni? Sebab hadis kita baca selalu banyak di akhir zaman akan banyak orang-orang jahil, ilmu akan diangkat dan sebagainya. Tiba-tiba bab-bab ini pula berkenaan akan banyak pula kebaikan ataupun orang yang celik huruf yang mampu membaca. Kita kena ketahui pada zaman Nabi SAW, zaman tersebut orang tidak dapat membaca. Jadi hadis ini Rasulullah menyebutkan pada zaman dahulu, iaitu orang tak dapat baca. Dan Rasulullah mengisyaratkan pada akhir zaman nanti akan ramai orang yang mampu membaca. Itu. Dan mampu membaca ni pula, dia tak kontradik dengan hadis yang kita baca, ramai orang jahil. Dia serupa. Maksudnya walaupun masih ramai orang yang dapat membaca, tetapi mereka tetap dalam kejahilan. Bukan semua orang yang membaca dia pandai, tak. Ada orang mampu membaca Al-Quran, tapi dia tidak langgar juga apa yang ada dalam Al-Quran. Ada orang yang mampu membaca peraturan tertentu, contoh bahasa Melayu, tulis dilarang buat sekian-sekian, dilarang parking di sini, dilarang itu, kita tetap buat. Itu maksudnya walaupun celik huruf tersebar, orang mampu membaca, tapi tidak bermakna orang dalam keadaan pandai. Tak. Dia mungkin mampu membaca, faham, tapi tak beramal dengan benda itu. Itu maksud celik huruf tersebar luas di dalam masyarakat. Bahkan Rasulullah menyebutkan bahawasanya wazuhurul qalam, akan banyak qalam. Qalam di sini juga dapat difahami sebagai penulisan ataupun tempat ditulis. Bukan hanya dapat difahami sebagai pen. Para ulama menafsirkan hadis ini contemporary sebab maksudnya banyak alat benda-benda untuk dibaca. Bukan terhad pada qalam, pen dan sebagainya, tak. Sebab sekarang kita tengok adanya e-book dan sebagainya. Di laman sosial ada banyak email ataupun ada banyak laman web, kita boleh baca. Maksudnya penulisan ini tersebar luas. Walaupun buku-buku tersebar luas, orang tak beli dan orang tak baca benda-benda itu. Walaupun di laman web dan sebagainya banyak penulisan ilmiah, orang dia tak baca. Cuma banyak saja penulisan, tapi orang dia tak baca benda itu dan tak beramal. Itu maksudnya. Jadi hadis-hadis ini dia tidak clash dan kontradik dengan hadis yang mana kita sebutkan pada pertemuan lalu, iaitu wa yurfa'ul ilm. Ilmu ni diangkat pada akhir zaman, dia tak kontradik. Maksudnya ilmu tu memang diangkat. Tetapi masalahnya orang dapat baca dalam keadaan tidak beramal dan tidak faham apa yang mereka baca tersebut. Itu yang akan berlaku pada akhir zaman, seperti mana disebutkan dalam hadis-hadis yang telah kita bacakan tadi. Okey, kita baca hadis tadi pula yang mana kita sebutkan, kita ulang sikit pada hadis yang mana disebutkan tentang menghiasi rumah tadi. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah mengatakan la taqumu sa'ah hatta yabyan nas buyutan yushunaha wasya marahil. Maksudnya akan jadi di akhir zaman nanti fenomena manusia membina rumah yang mereka hiaskan rumah mereka seperti mana mereka menghias baju mereka. Itu akan terjadi pada akhir zaman. Apa maksud menghias baju? Kita pun tahu bila mana kita nak pakai baju, kita akan tengok baju kita kemas-kemas dan sebagainya. Kita akan tengok baju yang cantik baru kita pakai. Demikian juga di akhir zaman dalam riwayat Bukhari. Tapi riwayat Bukhari ini bukan dalam Sahih Bukhari, tapi dalam Adabul Mufrad. Sebab kita tahu Imam Bukhari dia ada banyak kitab hadis. Dia bukan hanya Sahih Bukhari, dia ada juga Adabul Mufrad. Dalam Adabul Mufrad ni Rasulullah nak mengisyaratkan ataupun Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini, di akhir zaman akan datang kaum yang mana mereka menghiasi rumah macam hias baju. Maksudnya baju kita akan pilih cantik-cantik. Demikian rumah juga kita
pilih rumah dan kita renovate rumah cantik. Dan kita cakapkan tadi tidak masalah untuk pilih rumah cantik. Ingat balik hadis semalam kita baca. Asyu'mu fi salas. Iaitu kesialan itu, nasib buruk itu ada pada 3 benda dalam Islam. Maksudnya kesialan itu berlaku pada 3. Iaitu pada fil mar'ah, wal faras, wad dar. Itu. Pada rumah, pada kuda dan pada juga wanita. Fiddar. Pada rumah. Maksudnya kalau rumah kita tak elok, kita hidup pun dalam keadaan tak tenang. Dan agama kita juga memang suruh kita pilih rumah yang selesa untuk kita, kenderaan yang selesa untuk kita, dan juga pasangan suami atau isteri yang selesa untuk kita sebab kebaikan untuk kita. Jadi sebab itulah menghiasi rumah ini tidak salah. Boleh, tapi jangan dia jatuh pada membazir. Sebab itulah hadis-hadis yang kita baca semalam tu ada juga kaitan dengan hari ini, iaitu tentang Rasulullah juga menyuruh ataupun mengisyaratkan kita perlu pilih tempat yang selesa. Bila mana kehidupan kita ada rumah yang mana selesa dan sebagainya, kita dapat beribadah dengan tenang. Tapi ada kala pula seseorang itu bila dia hidup dalam keadaan selesa, dia ditimpa musibah. Dia lupa dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya dia jatuh pula kepada kekufuran. Dia tidak beribadah pula. Sebab itulah harta yang mana Allah berikan kepada kita dan kelebihan itu kita gunakan ke jalan yang benar. Sebab rezeki yang ada pada diri kita ini adalah dikongsi dengan orang lain juga, bukan hanya milik kita. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita pergi pada muka surat 117, iaitu mencari rezeki dengan cara bercerita dan bercakap. Apa maksudnya? Orang di akhir zaman dia mencari rezeki, dia dapat duit dengan bercakap. Dia bercakap dapat duit. Apa maksudnya di sini? Bahkan Rasulullah mengisyaratkan benda ini, iaitu sayakunu qaumun ya'kuluna bi'alsinatihim kama ta'kuluna baqar minal ard. Iaitu akan datang kaum pada akhir zaman ini, mereka menggunakan, maksudnya mulut mereka ini, mereka menggunakan lisan mereka itu untuk mencari nafkah ataupun untuk mencari duit, mendapat pendapatan. Apa maksud daripada hadis ini? Adakah maksudnya dia bercakap dia dapat duit atau bagaimana? Hadis ini pernah berlaku kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'id bin Abi Waqqas sama kepada anak dia, Umar bin Sa'id bin Abi Waqqas. Iaitu Umar bin Sa'id bin Abi Waqqas, dia pergi jumpa Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Yang dia puji dengan pujian sekian. Ayah dia pelik. Kenapa dia puji ni? Rupanya dia puji sebab dia nak duit. Dia puji sebab dia nak sesuatu. Itu maksud hadis ni juga, iaitu seseorang tu kaki bodek wujud. Kaki bodek tu ada untuk mendapatkan sesuatu. Kalau kita tengok pada zaman sekarang adalah membodek pimpinan-pimpinan tertentu. Contohnya kalau dalam apa-apa jawatan lah, NGO ke, apa-apa benda dalam kehidupan ni, PIBG ke, siapa yang paling banyak membodek, paling mendapat banyak jilat bos dan sebagainya akan dapat sekian-sekian. Dapat naik pangkat, dapat sekian-sekian. Itu maksudnya. Rasulullah isyaratkan dahulu antara ciri akhir zaman orang yang mana akan mendapat sesuatu perkara disebabkan lisan-lisan mereka. Itu mereka menggunakan lidah mereka untuk membodek dan sebagainya. Mereka menggunakan itu untuk mendapat pendapatan. Dan ini bukan perkara yang bagus. Maksudnya adalah kita membodek, memuji benda tak benar. Sesuatu tempat itu, maksudnya sesuatu pentadbiran, institusi dan sebagainya akan musnah sekiranya ramai kaki kipas dan kaki bodek di sebelahnya. Sebab apa? Dia tidak tahu kebenaran. Bila dia buat salah, dia tak tahu kesalahan yang dilakukan. Contoh seorang bos di atas, dia takkan tahu kesalahannya kalau semua orang kat bawah dia tu duk bodek dia, ampu dia, bos ni bagus dan sebagainya. Tapi kalau ada orang yang mana dia tegur, dia berani tegur, slow-slow cakapnya, slow talk, ini ada silap sikit, tak betul sini, maka dia akan dapat membetulkan kesalahan dia. Sama juga dalam apa-apa pentadbiran. Sebab itulah bukanlah benda yang bagus mendapatkan harta melalui membodek seseorang. Tengok cerita Piramli sudahlah. Tengok dia kata, mak kan cantik dan sebagainya, bini cantik tu dapat duit lagi. Cerita Piramli tu. Yang mana Dua mati dulu kan, Minah mati dulu yang tu. Bila mana puji isteri dia cantik, dapat duit. Benda ni lah disebutkan dalam kitab ni bersama dah. Sebenarnya itu benda-benda salah satu ciri kiamat, iaitu bodek orang dapat duit. Benda ni memang telah disebutkan pada zaman dahulu lagi, bahkan terjadi pada Sa'ad bin Abi Waqqas pun terjadi, iaitu anak dia bodek dia. Puji sekian-sekian untuk mendapatkan harta. Okey, itu yang pertama. Yang kedua pula pemahaman kita dapat ambil daripada hadis ni adalah orang yang mana dia menggunakan air liur dia, maksudnya lidah dia lah, untuk mendapatkan duit. Seperti mana kita tengok pada zaman sekarang, artis-artis menyanyi untuk mendapatkan duit.
Dan kita tengok orang masuk program reality TV apa-apa, tak kisahlah Maharaja Lawak dan sebagainya untuk mendapatkan duit dan sebagainya. Itu maksudnya program-program sebegini, kita tak katalah benda ni 100% salah, tak. Tapi nak cakap ni memang benda yang disebutkan ni berlaku. Iaitu benda-benda ini menyebabkan orang bercakap untuk mendapatkan duit. Dan sekarang banyak YouTuber dan sebagainya, bila upload video di YouTube akan dapat duit. Itu bukan satu kesalahan, kita tak kata kesalahan, tapi nak cakapnya benda tu memang dah terjadi. Ada benda-benda tanda-tanda kiamat ni, dia memang terjadi pada zaman kita. Itu. Seterusnya, kita pergi pada tanda yang seterusnya, iaitu muka surat 119. Surat 119, iaitu 57, bab 57. Tersebarnya buku selain daripada Al-Quran. Maksudnya pada akhir zaman akan banyak buku-buku yang mana selain Al-Quran. Maksud buku di sini bukanlah buku-buku agama, tapi maksudnya adalah buku-buku lain. Yang mana buku-buku itu kadang-kadang tidak ada manfaat pun buku-buku itu. Contohnya kita tengoklah sekarang kalau kita pergi kedai-kedai buku, akan banyak buku-buku tertentu, novel-novel tertentu dan sebagainya yang dibaca oleh anak muda. Dan kadang-kadang buku-buku itu tidak ada manfaat pun untuk dibaca. Itu maksudnya tersebarnya buku selain daripada Al-Quran. Maksudnya Al-Quran ini semakin dilupakan. Walau bagaimanapun, kita kena ingat, walaupun Al-Quran, kita nak dekatkan orang dalam Quran, kita jangan kita buat benda yang salah. Macam kita tengok di Australia, dia nak galakkan orang derma, tapi dia buat benda tak elok, iaitu siapa yang derma sumbang kat dia dapat gambar bogel. Itu tak boleh. Sama juga dengan benda ini. Terus kita nak galakkan orang baca Quran, tak boleh kita cipta hadis palsu. Seperti mana Nuh Al-Jami', kita ketahui pada zaman dia tengok ramai orang baca buku tertentu, baca buku ini, baca buku itu, sehingga dia meninggalkan Al-Quran. Dia tak baca, orang tak baca Quran pada masyarakat dia, dan akhirnya dia cipta hadis maudhu', hadis palsu tentang fadilat, fadail surah-surah sekian. Siapa man qara'a kaza wa kaza, siapa baca hadis surah sekian-sekian akan dapat fadilat sekian-sekian. Niat dia baik, itu nak bagi orang dekat Al-Quran, tapi cara salah. Demikian kita bila mana berada pada zaman orang jauh dari Quran, kita ambil hadis-hadis yang sahih berkenaan Al-Quran. Fadilat baca surah Al-Baqarah, fadilat baca surah sekian-sekian dan sebagainya akan dapat sekian. Kita buat macam tu supaya orang dekat Al-Quran. Kita tidak menggunakan cara yang batil dan sebagainya. Ini maksudnya tersebar buku selain daripada Al-Quran. Antara ciri yang seterusnya, muka surat 120. Iaitu ramai pembaca tetapi sedikit fuqaha dan orang alim. Bab 58 ini, dan dia sama juga dengan bab-bab yang lain, ikut akan sampai bab as-saghir, iaitu ramai orang yang mana mampu membaca tapi sedikit saja dalam kalangan fuqaha. Maksudnya membaca ni ramai orang boleh membaca apa-apa perkara, tetapi yang dapat faham, yang dapat memahami apa yang dibaca itu kurang. Macam kita sebut tadi, dia ada kaitan dengan bab tadi, iaitu ilmu ni banyak, qalam ni banyak, wa zuhurul qalam, hadis tadi kita baca, akan banyak qalam di akhir zaman ini, banyak alat tulis, banyak benda untuk membaca di akhir zaman, tetapi tak semua yang mampu faham apa yang dia baca. Itu maksud ramai orang yang boleh membaca tapi sedikitnya fuqaha dan orang alim. Sebab itulah untuk penuntut ilmu, selain mana kita, dia ada dua keadaan. Yang pertama, kita kena ada buku tersebut, kitab tersebut, buku-buku. Contohnya sekarang ni banyak kita dapat beli buku-buku dan sebagainya, beli online dan sebagainya. Di belakang sana pun ada banyak kitab-kitab, buku-buku, kita beli. Kemudian kita datang menuntut ilmu. Itulah dua cara yang penting untuk menuntut ilmu ini. Sebab itu kita lihat para ulama salaf, banyak mereka akhirnya sampai mereka sanggup jual rumah mereka pun ada. Untuk buat apa? Untuk mereka safar, rehlah untuk menuntut ilmu. Sampai ada yang mana sanggup tak makan beberapa hari sebab nak tahan perut dia untuk beli-beli buku, ataupun untuk dia pergi rehlah menuntut ilmu itu, menuntut ilmu ni dan sebagainya. Demikian kita pada hari ini, yang mana zaman lebih senang dan sebagainya, kita manfaatkan harta kita, duit kita ni untuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menuntut ilmu. Contohnya buku ni, kita ketahui ada orang wakafkan, dia gunakan duit yang dia ada adalah untuk kebaikan. Setiap apa yang kita baca sekarang, setiap apa yang tuan-tuan baca sekarang tu, pahala dia mengalir kepada tuan yang mana mewakafkan buku ini kepada kita semua. Sebab itulah kalau kita beli buku-buku untuk kita di rumah, bukan kita je baca, isteri kita akan baca, anak-anak kita nanti akan baca 10 tahun nanti, 5 tahun nanti, dan pahala itu akan mengalir untuk kita bila kita dah tak ada.
Sebab itulah antara benda yang mudah untuk kita dapat pahala, kita beli benda yang bermanfaat untuk kita guna dan kita letak di rumah. Selain mana kita dapat manfaat ni, ilmu kitab ni, cucu-cucu kita baca, anak baca semua, kawan-kawan kita baca, kita akan mengalir saham tu untuk kita. Sebab itulah kita kena menggunakan apa yang ada pada kita ni semuanya untuk kembali di akhirat semula. Maksudnya bukan hanya kita buat ini untuk diri kita di dunia, tapi dia juga akan kembali semua bila mana kita sampai ke akhirat sana. Kita lihat di sini muka surat 120. Rasulullah bersabda bahawa salah satu tanda kiamat adalah ramai pembaca tetapi sedikit orang yang alim. Iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah bersabda, akan datang pada satu masa akan banyak ilmu itu berkurangan dan banyaklah harash. Sahabat bertanya, apakah harash? Iaitu peperangan demi peperangan, ataupun setengah sebut pembunuhan demi pembunuhan. Itu tentang harash. Kita telah baca tentang harash. Dan hadis ni panjang lah, tapi poin kita nak tekankan iaitu pada akhir zaman ilmu itu diangkat. Ilmu akan diangkat dan orang akan menuntut ilmu daripada yaltamasa ilmu inda asagir. Manusia akan menuntut ilmu dengan asagir. Asagir tu apa? Orang-orang kecil. Asagir orang-orang yang muda. Itu maksudnya di akhir zaman orang akan yaltamasa ilmu bi asagir, dengan orang-orang pemuda, orang-orang kecil. Maksudnya akabir, ulama-ulama yang besar telah ditinggalkan ataupun tidak famous. Yang famous adalah orang-orang muda. Apa maksud asagir di sini? Adakah maksudnya muda dari sudut umur ataupun apa maksudnya? Maksud asagir di sini ditafsirkan banyak pandangan dalam kalangan ulama. Salah satunya seperti disebutkan oleh Amirul Mukminin fil hadis, iaitu Abdullah ibn Mubarak. Ketika ditanya kepada dia, apa maksud asagir? Kemudian Abdullah ibn Mubarak mengatakan mereka adalah ahli ahwa, ataupun orang yang mana yufassiruna bil aqli, ataupun mereka menafsirkan bi aqlihim, dengan akal-akal mereka, iaitu orang yang mana mereka menafsirkan Al-Quran dan hadis bersesuaian dengan apa tahap pemikiran mereka sahaja. Nampak tak sama sikit, terus mereka tolak, ataupun mereka menggunakan akal mereka untuk menafsirkan satu benda itu sehingga menyebabkan kebatilan. Itu maksud asagir. Orang-orang muda yang menafsirkan Al-Quran dan hadis sendiri tanpa rujukan yang benar. Itu asagir. Dan asagir ni dia bukan hanya untuk umur, tapi dia juga untuk sesiapa saja yang menafsirkan satu benda dengan cara yang salah. Seperti mana golongan-golongan yang menyeleweng daripada agama, yang mana Ruwaibidah itu mereka menafsirkan Al-Quran dan hadis dengan cara yang mana yang salah. Dan Khawarij dan sebagainya akan datang di akhir zaman. Apa yang Khawarij bawa adalah Al-Quran dan Sunnah nanti, tapi cara pemahamannya tidak betul. Seperti mana kita telah sebutkan pada bulan lepas, golongan Berelwi pun mereka belajar hadis, tapi hadis mereka tafsir cara yang tidak benar lah. Itu maksudnya. Kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu muka surat 123. Menuntut ilmu daripada orang yang tidak penting. Ini yang kita sebutkan tadi, daripada asagir. Sejak dari zaman Rasulullah SAW, orang ramai menuntut ilmu daripada orang-orang alim dan fukaha. Tetapi akan tiba satu zaman di mana orang-orang tidak ternama yang lemah pemahamannya dan cetek ilmunya akan menjadi pemimpin. Orang ramai akan meminta nasihat daripada mereka dan mereka akan mengeluarkan hukum-hukum agama. Maksudnya di akhir zaman, manusia akan menuntut ilmu daripada asagir dan orang kecil. Pada zaman dahulu, kita kena ketahui sahabat ni, kalau kita baca tarikh tasyri', sejarah pensyariatan, dia cerita pada zaman Rasulullah, bukan semua sahabat-sahabat ni pandai. Tak. Bukan semua sahabat-sahabat ni mujtahid. Ada sahabat yang mana dia kategorikan sebagai orang awam. Maksudnya dia pun tak tahu sangat tentang ilmu agama ni, sahabat-sahabat. Dan hanya ada beberapa sahabat sahaja yang mana ada autoriti untuk berfatwa dan sebagainya, seperti Umar Al-Khattab dan juga yang lain-lain. Ada sahabat dijadikan rujukan dalam ilmu tertentu, seperti dalam ilmu faraid, rujuk pada sahabat sekian-sekian. Ilmu sekian-sekian, rujuk pada sahabat sekian-sekian. Maksudnya pada zaman dahulu pun ada fatwa itu bukan diminta pada semua sahabat. Tak. Ada sahabat tertentu yang akan sahabat-sahabat lain minta fatwa. Sama juga pada zaman sekarang ini, bukan ke semua orang ada autoriti untuk memberikan sesuatu pandangan ataupun sesuatu fatwa. Dia perlu dirujuk juga pada orang-orang yang tertentu. Jika tidak, kita akan terjerumus pada kesesatan, iaitu macam kita disebutkan tadi, orang akan menuntut ilmu dengan asagir. Orang-orang yang mana menafsirkan Al-Quran ataupun hadis dengan akal mereka, bukanlah dengan menggunakan turuk istimbat, cara jalan istimbat yang benar. Itu yang mana akan terjadi. Kita lihat pada muka surat sama yang bawah sekali itu. Beliau menjawab, orang-orang yang berbicara fikiran mereka. Itu maksudnya Abdullah bin Mubarak cakap dia, iaitu orang-orang yang berbicara dengan fikiran mereka. Bira'yihim.
Mereka menafsirkan Al-Quran dengan ra'yi mereka. Tapi ra'yi di sini bukanlah ahlu ra'yi mana pada zaman Abu Hanifah, tidak. Ra'yi di sini adalah pada zaman seperti mana zaman akhir zaman kita ini, iaitu semua benda hendak ditafsirkan dengan akal sehingga bercanggah dengan wahyu. Walaupun kita ketahui akal dia tidak bercanggah dengan wahyu, tapi akal manusia lemah. Kadang-kadang akal kita ini yang mana disebabkan kejahatan kita dan gagalnya otak kita berfikir, benda itu kita kata tak logik dan sebagainya. Kalau pada zaman dahulu, ahlu ra'yi dan ahlu hadis itu lain. Maksudnya itu satu clash, kontradik antara mereka. Maksudnya mereka fight sesama mereka. Banyak munazarah. Munazarah itu adalah debate. Banyak munazarah antara golongan ahlu ra'yi dan ahlu hadis pada zaman terdahulu. Sebab itulah antara salah satu sebab kalau kita tengok di dalam mabahis hukum adalah salah satu ilmu usul fiqh. Kenapa ilmu usul fiqh ini dibukukan? Salah satunya disebabkan perselisihan inilah. Terlalu banyaknya perdebatan di antara golongan ahlu ra'yi dan ahlu hadis. Ahlu ra'yi ini dipelopori oleh golongan-golongan yang mana bermazhab Hanafi. Mereka menggunakan ra'yi. Bila mereka menggunakan ra'yi mereka, bukanlah maksudnya mereka tolak Al-Quran dan Sunnah, tak. Tapi mereka memahami Al-Quran dan Sunnah dari sudut yang lain. Betul jugalah tu. Maksudnya mereka banyak ada fiqh iftiradi, fiqh andaian masa depan. Macam kita selalu sebutkan, ahlu hadis mereka akan bicarakan benda-benda yang ada dalam nas saja, dalam Al-Quran dan hadis. Tak ada dalam Al-Quran dan hadis, stop. Jangan kita bicarakan itu. Itu ahlu hadis. Tapi ahlu ra'yi, mereka berfikir lebih panjang. Mereka berfikir lebih luas dan sebagainya. Mereka berfikir benda-benda tak jadi pun mereka berfikir. Contohnya hukum sekian-sekian. Apa hukum solat di atas Kaabah? Apa hukum kalau solat ada najis di tepi kita? Sah tak solat kita najis di tepi kita? Zaman dulu tak logik benda ni. Zaman sekarang memang logik. Iaitu orang mana terlantar di hospital, ada yang mana masuk tiup kencing letak di sebelahan itu. Itu zaman sekarang terjadi. Itu nama fiqh iftiradi, fiqh andaian masa depan. Dan itu dalam mazhab Hanafi, iaitu ahlu ra'yi. Mereka ada fiqh ini. Dan fiqh inilah ditentang oleh ahlul hadis pada zaman dahulu. Sebab buat apa kita nak fikir benda-benda tak ada lagi? Itu hujah ahlul hadis. Itu makna perbezaan antara mereka lah. Dan khilaf antara mereka adalah satu manfaat untuk kita yang hidup pada akhir zaman. Tapi maksud Abdullah bin Mubarak di sini, iaitu as-saghir ini, mereka menafsirkan bi ra'yihim ini adalah bukanlah ahlu ra'yi pada zaman dulu. Tapi ahlu ra'yi di akhir zaman yang mana dia menafsirkan satu benda ikut otak dia saja, tanpa ada kaedah-kaedah tertentu. Kalau kita tengok Imam Syafi'i macam hadis yang kita baca semalam, yang mana diriwayatkan oleh Al-Hakim dan ada kritikan pada sanad ni, iaitu aqirrut tayr ala makanatiha, iaitu letakkan burung pada sangkarnya itu. Imam Syafi'i berdasarkan hadis yang sikit kecil ini saja dapat istinbat banyak hukum. Imam Syafi'i ketika istinbat hadis yang pendek sini saja, dia dapat istinbat banyak hukum sebab dia mengetahui cara macam mana untuk berta'amul, untuk beramal ataupun untuk berkomunikasi dengan hadis tersebut. Itu. Kadang-kadang kita mungkin mampu baca hadis, tapi kita tak dapat untuk memahami fiqh satu hadis. Sebab tu Imam Syafi'i ataupun Imam Ahmad bin Hanbal, dia berjumpa Imam Syafi'i untuk mempelajari fiqh sesuatu hadis. Itu. Imam Ahmad pakar dalam sanad, tapi mereka berjumpa Imam Syafi'i nak tahu macam mana cara nak memahami fiqh sesuatu hadis. Sebab itulah kesemua para mujtahid ni mereka mengambil manfaat satu daripada yang lain. Contohnya Imam Syafi'i walaupun tak jumpa Imam Abu Hanifah, dia ambil juga ilmu dengan anak murid Imam Hanifah, iaitu Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Maksudnya ada kaitan antara satu sama lain dan puji-pujian antara satu sama lain. Kita pergi kepada muka surat yang seterusnya 125. Iaitu kematian mengejut. Antara ciri kiamat adalah kematian yang mana mengejut. Kematian mengejut ini dia terjadi pada zaman sekarang. Kenapa? Adakah dia musibah ataupun sebaliknya? Adakah kematian mengejut ni musibah ataupun dia bukanlah musibah? Di dalam riwayat dalam Musannaf Abdul Razzaq dinukilkan perkataan Abdullah bin Mas'ud, iaitu Abdullah bin Mas'ud mengatakan mautu fujaah, iaitu mati dalam keadaan mengejut ni adalah takfif lil mu'min. Dia satu benda keringanan untuk orang mukmin. Maksudnya kelebihan untuk orang mukmin mati mengejut. Tetapi dia adalah satu azab untuk orang kafir ataupun orang-orang mana tidak taat kepada Allah. Kenapa? Sebab orang-orang kafir mereka mati dalam keadaan tak ada nak bertaubat, dalam keadaan dosa, tiba-tiba mati terus, dia tak ada nak bertaubat. Jadi itu adalah satu malapetaka, nasib malang untuk dia. Itu untuk orang kafir.
Tapi untuk orang-orang beriman, dia adalah takfif, iaitu satu keringanan, satu rahmat bagi orang beriman. Sebab apa? Contoh mati yang mengejut. Contoh mati mengejut banyak. Seperti mana mati lemas, itu dikira juga sebagai mati mengejut. Sebab tiba-tiba je jatuh mati lemas. Kita pun tak expect kita nak jadi benda itu. Sebab itulah mati lemas juga dikategorikan sebagai mati syahid. Dan mati-mati yang lain seperti mana kemalangan dan sebagainya. Kita pun tak tahu kita akan dilanggar. Kita tak tahu kita akan aksiden. Itu juga termasuk dalam mati mengejut. Sebab itulah disebutkan mati dalam mengejut ni adalah takfif, satu keringanan lil mu'min, untuk orang-orang mukmin, seperti mana disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud dan diriwayatkan dalam Musannaf Abdul Razzaq. Dan juga ini juga diriwayatkan juga perkataan Aisyah yang menyebutkan perkataan yang sama, iaitu mati mengejut ini dia kebaikan untuk orang mukmin, tapi bukan kebaikan untuk orang-orang kafir, sebab tak sempat bertaubat. Tapi kita ni, kita minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala mati kita dalam husnul khatimah. Sebab kita tak tahu, mungkin sekarang kita dah buat baik, tapi kematian kita mungkin dalam kematian yang su'ul khatimah. Seperti mana kita tengok video yang viral baru-baru ini, semoga Allah mengiktirafkan, memberi husnul khatimah kepada syekh tersebut, yang mana dia ceramah kemudian dia meninggal dalam ceramah dia. Maksudnya dari segi zahirnya dia mendapat kematian yang baik, dari segi zahir insya-Allah husnul khatimah. Sebab itulah impian setiap orang mukmin. Setiap orang beriman, apa dia harapkan pada dunia ini adalah dia mati dalam keadaan husnul khatimah, mati yang mana penutup yang baik dalam hidup. Itu kita baca hadis tadi tu, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melihat penghujung, penutup hidup kita. Innamal a'mal bil khawatim, iaitu Allah akan tengok amalan kita berdasarkan khawatim, penutup amalan kita, penutup hidup kita. Dan kita berharap kita mati dalam keadaan yang baik. Sebab tu selalu berdoa supaya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati mengejut, macam kita cakap tadi, keburukan mati mengejut yang lain adalah disebutkan oleh para ulama mensyarahkan hadis ini, dia tak dapat tulis wasiat. Dia tak dapat tulis wasiat sebab mati mengejut, dia pun tak expect nak meninggal. Wasiat dia tak sempat tulis. Sedangkan wasiat itu adalah Allah sebut dalam Quran khaira. Maksud Allah menyebutkan sebagai kebaikan. Cuma ada perbahasan lah kalangan ulama, wasiat ni adalah dimaksudkan atas sebaliknya. Tapi nak cakapnya wasiat ni juga dia tak sempat tulis wasiat sebab dia tak sedar bila nak mati. Mati mengejut. Kalau seseorang tu mati dalam keadaan dia sakit berapa bulan atau sakit jantung ke apa-apa, sekurang-kurangnya dia dah tahu dah dia nak meninggal dunia. Seolah-olah dia bukan tahu secara 100%, tapi dia dah dapat tahu dah tak lama dah hidup dia. Sama juga dengan orang yang mana dihadapkan ke tali gantung. Dia mungkin dapat tahu dah bila tarikh dia nak meninggal. Maksudnya walaupun dia buat jahat dari satu sudut yang lain, tapi kita tengok satu kelebihan lain, dia dah dapat tahu, seolah-olah dapat tahu bila tarikh dia akan pergi menurut hukum dunia lah. Tapi hakikatnya Allah lebih mengetahui bila dia meninggal sebenarnya. Nak cakapnya mati mengejut ni, kita minta, kita tak nak mati mengejut. Sebab kita tak tahu kita mati dalam keadaan yang baik ataupun mati dalam keadaan yang buruk. Okey, kita tengok 125 di sini. Salah satu tanda kiamat yang telah muncul pada zaman kita iaitu peningkatan kematian mengejut, seperti kes serangan jantung, strok, kemalangan kereta atau kemalangan kapal terbang. Ini Syekh Arifi sebut. Syekh Arifi masukkan mati sebab sakit jantung, strok, aksiden kapal terbang ke, aksiden kereta. Ini semua termasuk dalam fujaah, mautu fujaah, mati dalam keadaan mengejut, tak sedar. Kita pun tak tahu. Contohnya kita tak tahu nak jalan sakit, tiba-tiba jadi apa kat kita. Dan kita bila kita tengok orang mati fujaah ni, kita jangan kata dia mati husnul khatimah. Tak. Jangan kita mati keadaan buruk. Sebab tadi dia dengar Abdullah bin Mas'ud dah kata dah, takfif lil mu'min. Dia kebaikan ataupun satu keringanan untuk orang mukmin kalau dia mati dalam keadaan seperti ini. Cuma bila orang mati, kita jangan menghukum dia di tempat dia di mana dan di mana. Sebab kita hanya boleh menghukum dari segi zahir. Kita tahu zahir, kita hukum zahir lah. Contohnya kalau seseorang itu kita lihat dia mati dalam keadaan kafir, kita hukum dia, kita kata dari segi zahir dia kafir lah. Neraka tempat dia dari segi zahir. Kalau tengok sebab kalau dia mati dalam kekufuran. Tapi kita tak boleh kata terus dia kafir sebab kita tak tahu. Mungkin dia menyembunyikan keislaman dia sebab dia takut keluarga dia marah. Kita hukum zahir dia, segi zahir dia sekian-sekian. Macam tu. Kita tak tahu apa yang tersirat dan sebagainya. Sama dengan banyak isu dan sebagainya. Ilmu yang kita ada ni bukan untuk kita judge orang lain. Sebab kita untuk beramal, untuk penuntut ilmu kita untuk beramal. Tapi kalau untuk qadi, memang tugasnya untuk menghukum dan sebagainya. Muka surat 126. Iaitu nombor 61. Iaitu sebelum kita masuk pada bab ini, kita kena ketahui juga Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan para nabi juga ada yang mati mendadak.
Itu Ibnu Hajar Asqalani mengatakan para nabi juga ada yang mati mendadak. Sebab itu kita tidak boleh menghukum orang yang mati mendadak ni kematian buruk. Sebab itulah tadi ada tabi'in, sahabat sebagainya mengatakan mati saja mendadak bagi orang mukmin ini adalah kematian baik. Sebab ada para nabi juga mati dalam keadaan sedemikian rupa. Sebab itulah kita tidak boleh sangka buruk terhadap kematian seseorang itu. Okey, kita masuk muka surat seterusnya 126, iaitu pemerintah yang bodoh. Itu maksudnya di akhir zaman yang akan memimpin, kita tidak kira memimpin apa-apa, organisasi kah, apa-apa benda lah pemimpin yang akan memimpin, bukan hanya pemimpin negara. Bila kita sebut hadis-hadis pemerintah, dia tidak khusus pada pemimpin negara, tapi apa-apa kepimpinan. Maksudnya kepimpinan itu akan menjadi lemah. Sebab itu kadang-kadang kita tengok kepada pimpinan tinggi-tinggi, tapi kita lupa pemimpinan ini juga dalam semua peringkat, kampung ke, dari ketua kampung dan sebagainya, amanah itu diserahkan kepada orang yang bukan layak. Itu maksudnya. Sesuatu amanah itu tidak diberikan pada tempat yang sepatutnya. Kita dapat tengok benda tu kadang-kadang terjadi dalam kehidupan kita. Contohnya dia terpilih, tiba-tiba dia tak pernah main masjid, tiba-tiba dia pengurusi masjid. Maksudnya amanah tu diberikan berdasarkan politik ke, diberikan berdasarkan jawatan dia ada datuk ke dan sebagainya. Bukan berdasarkan keilmuan dia dan dia mampu mengurus. Itu contoh di sekeliling kita. Maksudnya itulah pemerintah atau pemimpin yang mana bukan daripada ahlinya yang akan ada pada akhir zaman ini. Dan bab ini kita kalau perasan kita dah berulang-ulang dah 2-3 kali. Sebab itu kita tidak lama kita tidak ulang bab ini. Muka surat seterusnya 128. Masa berlalu begitu pantas. Rasulullah SAW memberitahu kita bahawa salah satu tanda hampirnya kiamat ialah masa berlalu dengan pantas. Ini Rasulullah sebutkan, iaitu tanda-tanda kiamat masa berlalu dengan begitu pantas. Dan ini pun kita dah ulang banyak kali saya rasa tentang masa berlalu begitu pantas, tapi telah disebutkan oleh Syekh Arifi. Kita baca di sini sekali lalu. Kita baca syarah di bawah. Terdapat beberapa pandangan dalam kalangan alim ulama tentang masa berlalu begitu pantas. Okey, yang pertama sekali kita kena ketahui Rasulullah menyebutkan pada akhir zaman ini yataqarabuz zaman, iaitu masa ini akan jadi singkat, jadi cepat. Macam contohnya sekarang, kita pun tak sedar tiba-tiba dah 2020 lah. Baru je kita rasa seolah-olah 2019 sebelum ni. Tiba-tiba sekarang dah 2020. Itu salah satu yataqarabuz zaman. Masa semakin singkat dan semakin kita nampak seolah-olah semakin cepat. Dan berbagai penafsiran para ulama ketika menafsirkan hadis ini. Seperti mana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Minhaj dan disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Asqalani di dalam Fathul Bari. Penafsiran pertama adalah masa berlalu pantas dan singkat ini iaitu manusia buat benda yang tidak bermanfaat dalam hidup. Maksudnya waktu untuk diperuntukkan untuk dia buat amalan soleh ke, untuk bekerja ke, untuk buat apa-apa yang bermanfaat makin suntuk dalam seharian 24 jam tu. Maksudnya dalam 24 jam itu sejam dia boleh buat benda manfaat. Lagi 23 jam benda tidak bermanfaat. Itu masuk penafsiran pertama yataqarabuz zaman. 24 jam sama. Zaman sekarang zaman dulu sama ada 24 jam. Zaman Rasulullah 20 jam, 4 jam zaman Rasulullah dengan 24 jam zaman kita sama, tak berubah. Penafsiran pertama. Tapi cuma yang berubahnya manfaat kita gagal manfaatkan dia. Manfaat kita guna makin kurang. Zaman dulu orang manfaatkan waktu dengan baik. Zaman sekarang orang telah tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Itu masuk penafsiran pertama. Penafsiran yang kedua, memang betul pun waktu ini memang semakin singkat. Memang. Macam contoh kita buat tadi lah, sekarang dah 2020 tiba-tiba. Baru masuk. Kita tak tahu nanti mungkin tiba-tiba dah 2021 lah. Kita pun tak sedar. Rasa macam seolah-olah baru dah masuk. Benda ni kadang-kadang kita rasa benda ni. Dan itulah maksud antara salah satu penafsiran ulama yataqarabuz zaman, iaitu waktu semakin cepat. Ada pula yang menafsirkan maksud yataqarabuz zaman adalah pergerakan dari satu tempat ke satu tempat makin cepat. Contohnya ada banyak kenderaan-kenderaan seperti kapal terbang dan sebagainya. Iaitu kita nak pergi ke satu tempat dah cepat sekarang. Nak pergi Sarawak pun berapa jam je. Itu maksud yataqarabuz zaman. Waktu ke satu tempat tu telah cepat. Jadi kesimpulannya ada 3 pandangan ataupun lebih banyak pandangan. Kita ringkaskan 3. Yang pertama, zaman waktu masih sama, tapi cuma manfaatnya berkurang untuk digunakan untuk kita lakukan kebaikan. Yang kedua adalah waktu berubah. Memang waktu zaman sekarang telah cepat. Yang ketiga adalah jarak dari satu perjalanan nak pergi satu tempat, itu jarak itu telah semakin cepat untuk kita pergi. Iaitu ada kereta. Dulu tak ada kereta, kena naik unta lambat. Sekarang dah ada kereta, ada motor, makin cepat jarak perjalanan kita untuk hadir dari satu tempat ke satu tempat. Itu maksud yataqarabuz zaman, seperti yang disebutkan di sini. Itu maksudnya ada banyak. Kita pergi kepada
muka surat yang seterusnya, iaitu muka surat 130. Muka surat 130 iaitu orang bodoh bercakap. Itu. Di akhir zaman maksudnya safih, orang bodoh yang akan bercakap. Rasulullah menyebutkan seperti mana hadis yang mana diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ar-rajulu tafih fi amri ammah, iaitu orang-orang yang safih tapi nak bercakap fi amri ammah. Amri ammah adalah masalah berkaitan masalah awam, orang umum, masalah umum yang besar. Tapi dia adalah rajulun tafih. Dia rajulun yang mana tak ada ilmu, tapi dia nak bercakap fi amrin nas, dalam urusan yang besar-besar. Seperti mana kita tengok pada hari ini, semua urusan manusia boleh berbicara di laman sosial. Tidak kira dia ada ahliah atau tidak, dia akan bercakap semua isu. Dan ini pula Rasulullah telah isyaratkan dari riwayat Ibnu Majah ni. Macam kita selalu sebut, kita jangan tengok orang tapi kita tengok kita. Sama yang dari kita semua isu kita nak komplain. Tak kira daripada masalah yang kecil sampai masalah besar. Tidak kira lah dalam masalah keluarga kita ke, masalah artis itu ke, masalah artis ini ke, semua kita nak bagi komentar. Itu maksudnya seorang orang yang mana nak berbicara masalah yang besar-besar walaupun kita tidak ada kelayakan. Kalau kita ada kelayakan, boleh bercakap untuk manfaat orang lain. Sebab kalau kita ada kelayakan untuk berbicara satu bidang tapi kita diam, itu tercela. Itu satu benda yang aib. Bahkan itu satu keburukan. Sebab dia tahu satu kebenaran tapi dia diam, itu tak boleh. Tapi yang kedua, dia tak tahu satu kebenaran, ilmu tak ada tapi nak berbicara dengan urusan fi amri ammah, ini juga satu musibah. Jadi sebab itulah kita kena berada di tengah-tengah antara benda ini. Jangan kita diam, nampak kebenaran kita diam, nampak agama dan sebagainya ditekan kita diam, itu pun satu musibah. Ataupun yang kedua, kita tak ada pun maklumat betul dengan satu masalah itu tapi kita nak bercakap juga. Itu pun salah satu benda yang mana tidak elok untuk kita buatkan. Kita lihat, kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh Arifi di sini. Pada dasarnya, orang yang bercakap bagi pihak orang lain sepatutnya bijaksana, pandai dan bijak berhujah. Tetapi akan tiba satu zaman di mana orang yang akan rosak dan orang yang bercakap mewakili orang ramai ialah orang yang bodoh. Maksudnya Syekh Arifi mengatakan akan datang zaman orang yang bercakap mewakili satu urusan ni adalah orang-orang bodoh. Maksudnya dia bercakap mewakili satu golongan. Tak kira lah apa-apa. Dia mewakili organisasi ke dia ke, dia mewakili kampung dia ke, mewakili taman NGO dia ke, yang jadi wakil dia yang mana bercakap dah ni adalah orang-orang yang sabih, yang mana yang jahil, yang tidak ada ilmu untuk berbicara masalah ini. Itu maksud yang disebutkan di sini. Kita baca lagi hadis ni, kita baca dah, kita tengok bawah sekali itu. Salah satu tanda yang berlaku pada zaman kita ialah orang yang hina dinaik ke statusnya lebih tinggi daripada orang-orang baik. Maka urusan orang ramai dikuasai oleh orang-orang bodoh, yang paling hina antara mereka. Ini merupakan satu perkara yang menjadi kebiasaan pada zaman sekarang, iaitu orang-orang yang mana tidak ada kelayakan naik untuk menjadi apa-apa perkara lah, untuk memimpin apa-apa sahaja. Itulah ciri-ciri yang berlaku pada akhir zaman seperti mana disebutkan di dalam kitab kita ini. Okey, sebelum kita berakhir, kita pergi pada bab yang seterusnya 64 sebelum kita stop. Bab 64. Iaitu berkenaan Luka Ibn Luka. Itu. Siapa Luka Ibn Luka ini? Ini adalah salah satu ciri akhir zaman, yang mana Rasulullah juga mengatakan bahawasanya di akhir zaman nanti akan muncul Luka Ibn Luka. Apa ciri-ciri dia? Kita lihat di sini, kita baca. Salah satu tanda kiamat ialah akan datang satu masa di mana pembohong akan dipercayai, sementara orang jujur tidak dipercayai. Maksudnya di akhir zaman kita akan hidup pada zaman orang yang mana bercakap benar akan dituduh sebagai pendusta, dan orang yang berdusta akan dikatakan benar. Itu ciri-ciri yang mana akan timbul dan muncul pada akhir zaman. Orang yang kianat dipercayai dan orang yang amanah tidak dipercayai. Orang yang bodoh akan bertanggungjawab menguruskan hal ehwal orang ramai, dan jawatan-jawatan pemimpin akan diberikan kepada orang yang tidak layak memegangnya. Maksudnya macam yang sama kita cakap, dia ada kaitan, iaitu amanah diberikan kepada orang-orang yang mana tidak benar. Rasulullah bersabda, malam dan siang tidak akan berakhir, sehingga orang yang paling bahagia di dunia ini ialah Luka Ibn Luka. Maksudnya malam ini di dunia ini tidak akan berakhir. Dunia tidak akan kiamat, melainkan dunia kita ni akan dikuasai oleh orang seperti Luka Ibn Luka. Siapa Luka Ibn Luka ini? Dia adalah orang-orang yang mana bodoh disebutkan di sini. Luka Ibn Luka adalah orang yang bodoh dan hina. Maksudnya dia tidak ada kemuliaan pada diri dia. Tidak ada ilmu, tidak ada kemuliaan, tapi dialah yang mana akan mendapat menguasai kehidupan kita di sini.
dialah yang akan menguasai dunia. Itu di akhir zaman kita akan hidup dalam keadaan orang-orang stafih, orang-orang bodoh yang mana akan menguasai kita dan akan memerintah kita melakukan apa sahaja. Kita lihat hadis yang baca di sini, tidak akan berakhir dunia ini sehingga ia dikuasai oleh Luka ibn Luka. Luka ibn Luka ialah seorang yang jahat, yang tidak mempunyai sifat yang boleh dipuji. Menurut orang Arab, dia seorang hamba yang jahat. Perkataan Luka digunakan untuk menunjukkan kebodohan dan kejahilan. Maksudnya, yang akan memimpin memerintah kita adalah orang-orang yang memang orang-orang jahil dan orang-orang bodoh. Luka juga adalah hamba. Maksudnya hamba, dia tidak ada nilai. Hamba, sudahlah hamba. Kemudian dia penuh dengan kejahilan, penuh dengan kehinaan dan penuh dengan kejahatan. Nak cakapnya Luka ni golongan yang mana memang rendah kedudukannya. Hamba tidak aib. Tapi sekiranya dia hamba yang melakukan kejahatan, yang melakukan perbuatan hina, itulah yang mana keaiban akan berada pada dirinya. Dan disebutkan di sini, dunia pada akhir zaman akan dikuasai oleh mereka, iaitu akan dikuasai oleh Luka ibn Luka pada akhir zaman. Dan hadis-hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabarani dan selainnya. Sebab itu ilmu itu penting dalam kehidupan, supaya kita dapat survive dalam kehidupan di mana kejahilan berluasa di dalam kalangan kita. Sebab itu nanti kita akan baca hadis, nanti kita akan sampai juga hari ini, tentang orang-orang di akhir zaman akan mendapat mimpi yang baik. Maksudnya mimpi ni, dalam agama juga ada mengiktiraf mimpi. Dalam hadis-hadis yang sahih, mimpi juga ada diiktiraf dalam agama kita. Tapi ia akan berlaku bila, itu dibahaskan dalam kalangan ulama. Kita akan baca sekejap lagi hadis-hadis berkenaan mimpi, iaitu pada akhir zaman Allah akan memberikan mimpi kepada orang-orang beriman untuk menolong mereka. Itu. Dan tapi mimpi tidak boleh jadi syariat lah. Itu kita akan bahaskan sebentar lagi. Kita tengok muka surat 133. Orang ini, yakni Luka bin Luka, akan menjadi orang yang paling bertuah dalam hal dunia, seperti wang, status, kemewahan, kereta mewah dan rumah-rumah besar. Dia seorang yang jahat dan memperolehi kekayaannya dengan menggunakan apa sahaja menurut hawa nafsu manusia. Maksudnya dia akan ambil semua benda apa yang ada di dunia ini dengan menggunakan kekerasan, dengan menggunakan kejahatannya. Siapa dia? Wallahu alam. Kita tidak tahu pada zaman kita siapa Luka ibn Luka ini. Tapi macam kita cakap semalam, kita hanya berikan ciri-ciri dia saja. Bila kita beli ciri-ciri, kita akan dapat tahu siapa Luka bin Luka itu. Dia seperti mana disebutkan tadi, dia akan mengambil semua keuntungan di dunia ini dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang zalim dan sebagainya. Jadi sebab itulah dia akan memerintah dunia ini dalam keadaan yang sangat zalim, dan dia akan mengutip semua itu dari sumber yang tidak benar. Contohnya sekarang kalau kita tengok dalam masyarakat kita, kalau ada yang mana jadi alung dan sebagainya yang jaga kawasan, dia kutip duit kat orang kat kedai-kedai, itu pun nampak zalim lah. Itu dia guna bau sikit senjata. Ini Luka bin Luka, dia akan menguasai dunia nanti. Maksudnya golongan ni akan ramai. Dia akan ambil kekayaan, dia akan mencapai kemewahan daripada dia ambil harta sumber yang haram, daripada jalan yang haram. Itu akan berlaku pada akhir zaman ketika wujud Luka bin Luka. Sebab tu macam kita cakap, kita berharap tidak akan wujud, tidak akan hidup pada akhir zaman. Maksudnya kita harap kita mati dalam keadaan husnul khatimah sebelum Dajjal keluar. Zaman sana pun teruk, apa lagi. Luka bin Luka ni bukan pada zaman Dajjal nanti. Sebab kita kena ketahui, hadis-hadis yang kita baca sekarang ni tanda-tanda kiamat kecil. Hadis bab tanda kiamat besar panjang lagi buku ni, tak sampai lagi. Tentang Dajjalnya yang lain situ tu tak sampai lagi, banyak lagi nanti. Sekarang ni kita baru tanda-tanda kecil. Luka bin Luka ni akan wujud pada zaman kita lah, zaman tanda-tanda kecil ini. Dan dia akan ada. Dan ciri-ciri dia kita tengok banyak macam kita sebut tadi. Mungkin boleh jadi untuk orang yang ugut orang lain supaya bayar duit perlindungan dan sebagainya, boleh jadi macam tu. Untuk pengugut dan sebagainya. Banyak ciri-ciri dia dapat ada pada zaman kita. Sebab itu kita berharap Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita dari segala musibah ni. Bagaimana cara dia? Melazimi zikir-zikir yang mana diajar oleh Allah dan Rasul dalam Quran dan dalam hadis, supaya Allah yang mana akan melindungi kita. Bukanlah kita berharap pada tangkal dan sebagainya, bukan kita berharap pada kesialan dan sebagainya. Seperti mana kita telah bahaskan kuliah semalam berkenaan tatayyur, iaitu menganggap sial dan sebagainya. Itu agama tidak mengiktiraf perkara-perkara seperti ini. InsyaAllah kita berehat sekejap, kita sambung kembali selepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.